أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat bersiaran untuk edisi video kita yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan dan membicarakan satu tajuk yang kecil dan ringkas, iaitu mengenai listing program. Apakah yang dimaksudkan dengan listing program? Secara biasa atau kita nak mudah, listing program ini bolehlah kita terjemahkan sebagai daftar pengekodan. Daftar pengekodan. Dan kita tahu listing program ataupun daftar pengekodan ini adalah merupakan salah satu daripada sistem di dalam komputer yang kita guna dan kenali sekarang. Tetapi tujuan sebenar saya bukanlah nak membicarakan listing program ini dalam bentuk yang sebenar ataupun lebih besar, kerana ini adalah bukan bidang dan kemahiran yang dimiliki dan dipunyai oleh saya. Tetapi kalau tuan-tuan benar nak memahami dan mendalami listing program ni, tuan-tuan selayaknya perlu bertanyakan kepada ahli-ahli komputer yang hebat dan profesional ataupun programmer-programmer yang hebat dan profesional. Dan tempat itulah yang sepatutnya menjadi rujukan dan pertanyaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang saya cuba bangkitkan pada video kali ini ialah salah satu bentuk furu' ataupun cabang daripada listing program itu, iaitu kita nak berbicara mengenai listing program game online. Bila menyebut listing program ataupun daftar pengekodan game online ini, secara umum memaknakan kepada kita bahawa listing ini dibangunkan, dicipta ataupun diusahakan oleh seorang programmer. Programmer lah yang bertanggungjawab untuk membangun ataupun mengusahakan game-game online yang hendak di-create sesuai dengan kehendak programmer itu sendiri. Sebagai contoh, seorang programmer dia berhak untuk menentukan perkara-perkara yang saya sebutkan ini. Sebagai contoh, dalam dunia game, tak kiralah game biasa ataupun game online. Baik, dalam dunia game ni, programmer lah yang menentukan dan mencorakkan bentuk game yang dikehendaki.
Sebagai contoh yang pertama ialah programmer lah yang membentuk dunia dan senario di dalam game yang dibangunkannya. Kita ambil salah satu contoh game war, game perang lah katakan. Jadi bagaimana senario dan dunia yang ingin diwujudkan oleh programmer tersebut. Contohnya, senario atau dunia dia berlatar belakangkan atau background dia kawasan hutan, sesuailah dengan peperangan, ataupun kawasan kota ataupun bandar, ataupun kawasan berdekatan dengan kem-kem peperangan, ataupun peperangan-peperangan bentuk lain. Itu bergantung kepada kehendak yang telah disusun atur oleh seorang programmer. Yang kedua ialah berkaitan dengan time ataupun waktu. Mungkin waktu yang dikehendaki ataupun disusun oleh seorang programmer itu berlandaskan kepada konteks siang dan malam. Maksudnya bila kita seorang gamer main game tu, boleh berlaku suasana di waktu siang atau boleh berlaku suasana di waktu malam ataupun waktu-waktu tertentu mengikut jam biasa kita. Yang ketiga ialah mengenai karakter, juga ditentukan oleh seorang programmer. Bila kita kaitkan contoh dengan game perang tadi, mungkin karakter yang diberikan oleh seorang programmer tu iaitu contoh tentera daripada negara-negara tertentu. Contoh ada tentera negara Jerman ke, contoh ada tentera negara British, tentera negara Australia, tentera negara Amerika dan apa-apa sajalah yang dikehendaki oleh seorang programmer. Dan mungkin dalam bentuk karakter ini untuk membezakan satu-satu pasukan atau negara yang terlibat dalam peperangan tadi, mungkin konteks warna digunakan. Sebagai contohlah kita kata, mungkin tentera negara A, baju dia warna sekian-sekian, tentera negara B, baju dia warna sekian-sekian untuk membezakan watak dan karakter yang dikehendaki oleh programmer. Dan yang terakhir ialah tools. Biasanya merujuk kepada peralatan atau perkakasan yang mampu dimiliki atau digunakan oleh mana-mana pasukan. Contohlah, bila kita kata game perang tadi, yang paling bawah mungkin ada tools berbentuk pisau, ada bom atau grenade, ataupun C4, ataupun tombak, lembing, pedang ke, keris ke, ini contoh sajalah. Maksudnya mungkin ada panah, mungkin ada senapang, mungkin ada machine gun, ataupun boleh ada konsep rampas-merampas. Maksudnya seseorang tentera tu dia boleh rampas terak pengangkutan tentera ke, dia boleh rampas helikopter ke, dia boleh rampas kereta kebal ke, dia boleh rampas perkakasan dan alat-alat peperangan lain. Itu sudah disusun atur oleh seorang programmer. Jadi dengan kata lain, seorang programmer berkuasa penuh untuk menentukan dan menyusun atur setiap objek, suasana dan keadaan yang dikehendaki olehnya, dan semua ini akan disimpan di dalam satu data yang kita panggil sebagai database. Jadi sekiranya game ini contohnya mendapat sambutan lah, kita katakanlah yang pertama dibina atau dibangunkan oleh programmer tadi ialah war. Jadi bila dapat sambutan, ramai orang main dan masa pun berlalu. Mungkin setahun orang main seronok, 2 tahun seronok, mari tahun ketiga dah berkurang sebab orang dah puas, orang dah boring. Maka dia create game yang kedua dinamakan War 2, perang yang kedua. Dan dalam konteks ini yang saya nak sebutkan, kemampuan yang dipunyai oleh programmer game online tadi adalah untuk menambah. Contoh dia boleh menambah dalam game war yang kedua dia senario-senario baru, latar belakang baru, dunia yang baru. Begitu juga waktu boleh diubah sesuai dengan kehendak programmer. Watak-watak atau karakter juga boleh ditambah.
bahkan tool atau perkakasan mungkin boleh ditambah. Itulah kelebihan yang dipunyai oleh seorang programmer. Dengan bahasa yang mudah, seolah-olah programmer lah yang mempunyai kuasa mutlak dan mengendalikan sepenuhnya bentuk game online yang dikehendaki oleh seseorang programmer. Baik, bila kita kembali kepada bab yang keseterusnya, automatik bila seseorang itu bertindak sebagai seorang programmer, boleh dikatakan dia sudah mengetahui secara terperinci perjalanan game tersebut dari awal sampai akhir. Automatik bahasa mudah, dia dah mengetahui daripada A sampai Z, daripada bermula sampailah berakhirnya game tersebut. Itulah kelebihan yang dipunyai oleh seorang programmer. Tetapi amat mustahil seorang programmer untuk memahami watak dan karakter, ataupun amat mustahil untuk seorang programmer untuk mengetahui isi hati seorang gamers. Siapa dia gamers? Mungkin termasuk saya dan tuan-puan di luar. Gamers ialah kita sebagai pemain yang akan memainkan dan mengendalikan game yang dibangunkan oleh seorang programmer. Betul, secara umum kita sebut tadi, programmer mengetahui segala-galanya. Senario, waktu, watak, karakter, perkakasan, alat dan tool sebagainya. Tetapi sebagai seorang gamer, pemain ni, programmer dia tidak mampu dan berkuasa untuk mengetahuinya. Dan dasar yang paling asas ialah kerana programmer itu adalah seorang manusia. Dan kita juga adalah seorang manusia. Baik, bila kita bertindak sebagai manusia dan dia juga seorang manusia, kita perlu meyakini bahawa mana-mana manusia sekalipun, kita ini dijadikan dan dicipta oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah sebagai Tuhan, zat yang kita kenali sebagai zat yang maha berkuasa, zat yang maha mencipta, zat yang memiliki maha segala-galanya. Dengan bahasa mudah, maha segala maha, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam konteks ini, yang membezakan paling jelas di antara program game online yang dibangunkan oleh seorang programmer dengan dunia yang telah siap diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, Allah mengetahui dengan program yang telah disiapkan segala sesuatu di dalam alam maya cakrawala ini, termasuk dengan isi-isi ciptaannya. Allah mengetahui segala-galanya tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan semesta, manusia, haiwan, malaikat, jin, setan, iblis, segala-galanya yang kalau kita nak sebut akan memakan masa. Begitu juga yang kita sebut salah satu antaranya termasuk kita sebagai manusia. Juga Allah lah yang menciptakan kita. Pastinya Allah mengetahui segala-galanya, apa yang diperlukan oleh makhluk yang dijadikannya dan apakah yang terbaik untuk dijadikan sebagai solution dan pilihan bagi kita. Baik, atas dasar ini, apa yang mempunyai kesamaan antara game online dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan takdir yang ditulis ataupun ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya yang sempurna yang kita namakan sebagai Lauhil Mahfuz. Baik, yang menjadi sedikit kesamaan dan kemiripan ialah wujud alam ghaibiyah kita, iaitu ruh.
Baik. Apa yang memaknakan tentang roh untuk disandarkan, dinisbahkan dalam bentuk game online tadi? Kita sebagai seorang gamer yang akan memainkan watak dan karakter yang kita punyai dan kita miliki. Jadi dalam dunia game, kita sebagai gamer, kita mempunyai sebatas kemampuan, watak yang dipilih. Sebab gamer dia boleh pilih watak-watak tertentu. Cuma yang membeza dengan dunia nyata ni, Allah dah tentukan watak-watak untuk kita semua. Baik. Bila watak ini telah ditentukan, jadi dalam dunia game, kita ada kelebihan-kelebihan dan keistimewaan dan tidak boleh dinafikan. Kita juga dalam karakter yang sama yang kita ada, yang kita pilih itu mempunyai kelemahan-kelemahan. Contoh, dalam game war tadi, mungkin karakter yang kita ada ni kita cekap dalam shooting. Bagi senjata, kita menembak dengan cekap. Bagi senapang, kita menembak dengan cekap. Bagi machine gun, kita menembak dengan cekap. Tetapi watak yang telah diprogramkan untuk watak kelebihan kita tu juga adanya kelemahan. Contoh, kita lebih dalam shooting atau penembakan, mungkin kita lemah dalam bermain pisau. Kita lemah dalam memanah. Kita lemah dalam mengendalikan bom dan alat-alat letupan yang lain. Tetapi mungkin karakter B yang dibina, yang dipilih oleh gamer lain, hak kita lemah itu, itulah kekuatan bagi mereka, dan hak lemah mereka, itulah kekuatan bagi kita. Jadi tugas kita sebagai seorang gamer, bila berhadapan dengan dunia game online, tugas kita ialah untuk mengembangkan dan meningkatkan karakteristik kita di dalam game tersebut. Jadi sebagai seorang tentera, kita nak memiliki segala-galanya untuk melawan, menentang lebih jauh, membunuh musuh-musuh kita. Jadi nak meningkatkan level karakteristik kita. Jadi daripada kita ni tangan kosong, jumpa pisau, ambil pisau, jumpa bom, ambil bom, jumpa senapang, ambil senapang, sebagai dianggap persediaan yang mantap untuk menentang dan melawan, seterusnya membunuh musuh-musuh kita sehingga mencapai kemenangan. Di samping itu, selain daripada meningkat dan memperlengkapkan karakter kita itu sendiri, kita sebenarnya sedang memperkembangkan misi-misi yang diperlukan oleh seseorang watak atau karakter, dan akhir sekali nak capai matlamat menang ke atas setiap musuh-musuh yang kita tentang dan lawan di dalam game yang sedang dimainkan oleh seseorang gamer. Kembali kepada dunia nyata. Bila kita dibekalkan dengan karakter seperti game online tadi, automatik kesamaan dia, Allah ciptakan sifat manusia itu tak sama dan berbeza macam karakter tadi. Mungkin kelebihan yang Allah bagi pada saya sekian-sekian. Kelebihan saya ada A, kelebihan saya ada B, kelebihan saya ada C. Dan saya juga dibekalkan oleh Allah dengan kelemahan. Saya lemah bahagian D, saya lemah bahagian E, saya lemah bahagian F. Tapi mungkin tuan-tuan dan saudara di luar sana hebat, istimewa bahagian D, E, F, dan lemah pula bahagian istimewa saya A, B dan C. Itu tak jadi masalah. Maksudnya fair, ada lemah, ada kuat, ada lebih, ada kurang. Tetapi tugas kita, kalau tadi dalam game kita nak meningkatkan level kita, nak memperkembangkan misi kita, begitu jugalah sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah, kita nak meningkatkan tahap dan level kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh, antara tugas penting kita nak jadi manusia yang dicintai, disayangi, diredai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Baik, dalam konteks tu kita kena memperkembangkan misi kita. Antara misi yang paling penting ialah menyampaikan dakwah Islamiah ini kepada semua
makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya matlamat terakhir, kalau dalam game war tadi, kita nak capai kemenangan kepada musuh. Dan matlamat kita, sebagaimana yang sering kita jumpai di dalam ayat Al-Quran, la'allahum tattaqun. Moga-moga kita semua menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita melihat satu ayat di dalam Al-Quran sebagai contoh, iaitu merujuk surah yang ke-8, iaitu surah Al-Anfal. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum." Dan sesungguhnya kamu sesekali tidak membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum. Tetapi yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita. Dan kamu tidak melempar ketika mana kamu melakukan aktiviti melempar tersebut. Walakinnallaha rama. Tetapi yang sebenarnya Allah lah yang melempar agar mereka itu dimusnahkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bila kita melihat kepada ayat ini, jelas dan terang bagi kita sebagai makhluknya, terutama kita sebagai manusia, tidak mampu ataupun berkuasa apa-apa. Bila kita tidak mampu dan berkuasa apa-apa, tempat pergantungan kita yang paling tinggi dan besar, dan sebab itulah kita kena banyak melazimkan, mewiridkan ucapan ataupun ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memprogramkan segala aktiviti-aktiviti yang mampu digerakkan oleh setiap manusia. Termasuklah aktiviti yang disebutkan dua oleh Allah di dalam ayat tadi, iaitu aktiviti membunuh dan aktiviti melempar. Bukan kamu sebenarnya yang membunuh, tapi Allah yang bunuh mereka. Bukan kamu sebenarnya yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Baik, di sini sebenarnya ayat ini menerangkan kepada kita satu position yang cukup penting, supaya manusia-manusia ini tidak sombong. Dengan kata lain, tidak menyombongkan diri dengan kemampuan fizik atau fizikal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan demikian, nak latih, nak train diri kita, jangan sombong, jangan bongkak, jangan takabur. Sebab semuanya telah diprogramkan, dilistingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat perkara ini dengan lebih jelas sebagai contoh, mungkin perumpamaan saya bagi ini dapat memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah kita tanyakan, siapakah yang menggerakkan watak-watak dan karakter di dalam game online yang kita mainkan? Mungkin rata-rata akan menjawab gamer lah yang mampu melakukan hal tersebut. Saya sebagai seorang gamer, saya yang main game tu. Jadi kita akan menganggap kita sebagai gamer, maksud pada masa tu kitalah yang mampu menggerakkan watak-watak dan karakter yang kita mainkan di dalam game tersebut. Mungkin orang-orang awam akan memberikan jawapan ya atas hal tersebut. Ya, gamer yang menggerakkan. Tetapi bagi mereka yang mahir dan pakar dalam dunia pemprograman ini, mereka akan mengatakan tidak. Kerana seorang programmer telah menentukan satu program yang dipanggil program pergerakan interaktif bagi membolehkan
Setiap watak-watak dan karakter itu digerakkan. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, itulah hakikat yang sebenar dalam dunia game online. Jadi kembali kepada basic yang asal, yang sebenarnya point kita bukan nak cerita listing program, bukan nak cerita pasal game online, tapi nak mengembalikan semula kemanusiaan kita agar kita menyedari bahawa kita ini termasuk alam semesta adalah makhluk-makhluk yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan, telah diprogramingkan mengikut kesesuaian, ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baki lagi kita hanya perlu mencari satu benda tadi, meningkatkan tahap dan level kemuliaan kita agar menjadi manusia yang disayangi, dikasihi, dirahmati, diredai oleh Allah dan seterusnya mencapai tahap bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan segala daya, segala usaha yang kita lakukan ke arah tersebut dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa-dosa khilaf-khilaf kita sebelum ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya sekiranya kita benar-benar menyesali akan perbuatan tersebut. Sebelum berakhir, jangan lupa tekan butang share, butang like, butang subscribe dengan ucapan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.